petang anak-anak pelajar 4M. Apa khabar semua? Lama dah kita tak berjumpa ya. Okey, bertemu balik kita dalam kelas PDPR. Okey, sepanjang PKP 3.0 ni, seperti mana yang kita maklum, kita akur dengan arahan Kementerian Pelajaran supaya kita mengikuti pembelajaran secara maya ya, dalam konteks PDPR. Ya, walaupun tak sama macam kita belajar dalam kelas secara bersemuka, tapi cikgu harap kita gunakan alternatif yang ada ni untuk kita tidak ketinggalan ya, sepanjang waktu PKP kita tetap belajar dan sekurang-kurangnya ada input ataupun ilmu yang kita dapat ya. Baik, anak-anak pelajar, sepanjang kita bercuti, kita dah gunakan modul yang pertama hari itu ya, dalam tajuk pecahan ya. Kalau kamu ingat lagi, kita buat tajuk pecahan ya, tapi banyak lagi subtopik dalam pecahan tu yang kita belum selesai. Jadi cikgu nak teruskan dengan tajuk pecahan ni. Kita buat sedikit ulang kaji subtopik yang kita dah belajar, dan kemudian kita akan cuba jawab soalan-soalan dalam modul yang akan disediakan dalam minggu kedua kelak. Sebab sekarang ni kita tak dibenarkan untuk hadir ke sekolah untuk mengambil modul. Jadi cikgu rasa mungkin minggu kedua anak-anak pelajar boleh datang ke sekolah dan ambil modul untuk subjek masing-masing ya. So hari ni cikgu nak kamu tonton video cikgu ni, fahamkan, dan kalau ada apa-apa yang kamu tak faham dan perlu penjelasan, kamu boleh message cikgu ya, PM cikgu dalam WhatsApp. Okey, so hari ni kita akan revise balik tajuk pecahan. Okey, pecahan ni anak-anak, kalau secara asas ni, kalau kamu nak mudah faham, pecahan ada dua ya, dalam dua bentuk, iaitu pecahan wajar dan tidak wajar. Okey, sebelum tu kamu kena kenal dulu. Okey, bila kita tulis pecahan macam ni, kita sebut dia sebagai 1/2, 2/5, 6/5, 10/7. Okey, 1 daripada 2 ataupun 1 bahagi 2. Yang di atas ini kita sebut dia sebagai pengangka. Okey, pengangka. Yang di bawah ya, yang di bawah ni adalah penyebut. Okey. Okey, macam mana nak bezakan pecahan wajar dan pecahan tidak wajar? Okey, kalau kamu tengok ke atas ni, 1/2, pengangka dia kecil, penyebut dia lebih besar. Begitu juga dengan yang ini, 2/5. Pengangka kecil, penyebut dia besar. Ya, maksudnya orang yang berbadan kecil di atas, yang berbadan besar di bawah. Orang badan besar ni senang nak angkat orang yang badan kecil. Jadi ini adalah pecahan apa? Pecahan wajar. Okey, pecahan wajar. Tapi apabila pengangka dia besar, penyebut dia kecil, 6/5, 10/7. Ini kita sebut sebagai pecahan tidak wajar. Okey, mana orang yang berbadan besar dekat atas, yang kecil kat bawah tu yang mengangkat dia. Okey, itu konsep macam mana kita nak kenal yang mana pecahan wajar, yang mana pecahan tidak wajar, supaya kita tak confuse, tak keliru. Okey, pecahan wajar, pengangka kecil, penyebut besar. Pecahan tidak wajar, pengangka besar, penyebut dia kecil. Baik. Dan dalam bentuk gambar rajah, contohnya kalau pecahan wajar 1/2. 1/2 ni adalah 1 bahagian berlorek daripada 2. Contohnya macam ni. Ya, 1/2 maksudnya separuh, sekerat, setengah. 1 bahagian berlorek daripada 2. Okay, ini ialah 1/2. 2/5. Okey, contoh 2/5. Okey, rajah dia kamu kena lukis semua bahagian sama besar. Ya. 2/5 maksudnya 2 bahagian yang berlorek daripada keseluruhan rajah 5 petak kan.
Yang berlori adalah 2. So 2 per 5. Okey. Macam mana nak lukis pecahan tidak wajar pula? Okey, sebelum tu pecahan tidak wajar ni kamu kena tahu. Kita dah belajar dulu, pecahan tidak wajar boleh ditukar menjadi nombor bercampur. Kan, nombor bercampur ada nombor bulat, ada nombor dalam bentuk pecahan. Contoh, okey. Macam mana nak tukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur? Okey, 6 per 5. Inilah pecahan tidak wajar. Ya? Kita perlu bahagikan 6 bahagi 5. 6 bahagi dengan 5. Okey. 5 darab berapa dapat? Hampir dengan 6. 5 darab 1. 5. Dia tolak berbaki 1. Okey, penyebut takkan berubah. Nak tukar kepada nombor bercampur, penyebut dia tetap sama, iaitu 5. Baki ni bawa ke atas 1. Yang ini letak di depan dia sebagai nombor bulat. Jadi 6 per 5 pecahan tidak wajar tukar kepada nombor bercampur, dia akan jadi 1 per 5. 1 per 5. Okey, jadi contoh, tunjuk satu lagi contoh. 10 per 7. 10 bahagi 7. Nak tukar dalam nombor bercampur. Okey, 7 darab berapa? Dapat 10. Paling hampir 7 darab 1 dapat 7. Bila ditolak berbaki 3. Okey, penyebut tak berubah. Penyebut dia akan jadi 7. Baki bawa naik ke atas. Ini letak di hadapan sebagai nombor bulat. Jadi kita sebut 10 per 7 sama dengan 1/3 per 7. 1/3 per 7. Okey. Jadi kalau kita nak lukis gambar rajah dia, kita tengok bahagian pecahan dulu. 3 per 7. Contoh 3 per 7. Okey, cikgu lukis 7 bahagian. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahagian. 3 per 7 maksudnya 3 bahagian berlori. 3 per 7. 1 ni macam mana ya? Okey, 1 ini ialah sudah lengkap. Ya. Maksudnya kalau kita ambil 7 bahagian, sebab ini per 7, kita ambil 7 bahagian juga. Macam mana lorikan yang di atas. Tetapi dia lengkap. Maksudnya dia telah berlori semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya, kita boleh kita andaikan lukisannya sama besar ya. Okey. 7. Kalau 1 yang lengkap maksudnya semua tu kita lorikan. Sebab apa kita lorikan semua? Apa saja pengangka dan penyebut kalau sama nilai dia 1. Contohnya 7 per 7. Yang ni kan? 7 bahagian semua berlori 7 per 7. Nilai dia 1. Macam ni. Okey, yang ini 3 per 7. Kan? Apa saja nombor pengangka dan penyebut kalau sama. Contohnya 4 per 4. Nilai dia 1. 10 per 10. Nilai dia 1. 4 bahagi 4, 1. 10 bahagi 10, 1. Ya? 5 per 5 pun nilai dia 1. Apa saja pengangka dan penyebutnya kalau sama nilai dia 1. Jadi kalau kita nak lukis, kita tengok jenis jumlah pecahan di sini. Kalau 7, okey, lukis bentuk pecahan dulu 3 per 7 dan 1 ini 7 per 7. Okey, faham okey, itu cara menukarkan. Tadi cikgu tunjukkan cara tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Macam mana kita nak ubah nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar pula? Okey,
Padam dulu. Okey. Kita ambil yang ni balik. Contoh yang ni balik 1/1/5. Nak tukar kepada pecahan tidak wajar. Macam mana? 1/1/5. Okey, yang ini kita darab dan di atas ni kita tambah. 5 darab 1. Berapa? 5. Tambah 1. Jadi 6. Penyebut tak berubah, tetap 5. Jadi nombor bercampur kalau kita nak tukarkan kepada pecahan tak wajar ada dua operasi, iaitu yang bawah kita darab, yang atas kita tambah. Sama juga dengan yang di bawah ni contoh contoh yang kedua. 1/3/7. Yang di bawah kita darab, yang di atas kita tambah. 7 darab 1 7, tambah 3 10. Penyebut sama, 10/7. Okey, itu cara kita menukar nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Okey, untuk hari ini cikgu nak kamu faham je dulu apa itu pecahan wajar, apa dia pecahan tidak wajar, macam mana gambar raja pecahan wajar, macam mana gambar raja pecahan tidak wajar, dan yang paling penting bagaimana kita menukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Cukup setakat ni ya. Kalau kamu tak faham, ulang balik video sebuat ni. Ulang, tengok, tonton sampai kamu faham. Kemudian kita boleh jawab modul. Okey, kalau tak faham juga boleh PM cikgu di nombor WhatsApp cikgu, tanya ya. Okey, setakat tu je untuk hari ini. Terima kasih Raja.